Okey, Assalamualaikum, selamat sejahtera. So hari ni kita akan sambung masih set yang pertama tapi section B soalan nombor 1A. Okey, lengkapkan jadual. Jadi dia bagi poligon. Okey, ini menengah rendah. Ini tingkatan 1 atau tingkatan 2 ni untuk poligon ni. Okey, jadi bilangan sisi dia bagi 8. Okey, jadi bilangan sisi dia bagi 8. So dekat sini bilangan penjuru dapat berapa sebenarnya ni? Dapat tak bilangan penjuru dia? 8. Sini. Oh, dapat berapa ni? Dapat 8? Ada jawapan lain? Okey. Kawan awak dapat 8. Untuk bilangan penjuru ni ada lain tak? Okey. Bilangan penjuru macam ni tau. So, awak lukis poligon yang ada 8 sisi kan? So, 1, 2, 3, 4. Macam ni lah seolah-olah dia. 5, 6, 7, 8. So kalau awak lukis dia akan jadi macam ni kan. Jadi bilangan perpenjuru ni kalau awak lukis dia akan jadi macam ni. Perpenjuru yang ni dengan yang ni 1. Nampak tak? Kalau awak lukis dia akan jadi macam ni lah. Perpenjuru ini dengan ini 2. Semua bilangan perpenjuru dia ada berapa? So ini dengan ini 3, 4, 5. Awak tengok ada banyak kan? Tengok sini dengan sini pula 6. Perpenjuru ini dengan ini pula. Ini dengan ini pula 7. So dia ada macam banyak kan? Okay, sini 8. Boleh tak ada lain? Ni ada? Sini? Nampak? 9. Mana-mana yang awak tak sentuh lah. Mana-mana yang awak tak sentuh awak kena kira. Okey. Ada tak lain yang kita belum? Ini ada? Ini belum? Ini dengan yang ni belum? 10. Ini dengan sini belum? Ini dengan sini belum connect lagi. 11. Banyak kan? So dia banyak tau. Sini dengan sini belum. 12. Jadi kan? Kalau awak nak lukis cara macam ni memang pening lah awak tengok. Serabut kan, garisan dia bertindih-tindih. Jadi kalau awak rajin Google, kalau awak rajin Google, dia ada formula sebenarnya. Okey, cikgu tunjukkan formula dia. Okey, awak boleh kira dengan cara macam ni N, awak tulis dekat ruang awak punya kertas tu. So bilangan perpenjuru kita boleh kira macam ni. Dia ada formula khas, bila dia dah bagi kat awak sisi, N tolak 3/2. Okey, tulis yang ni. Okey, gantikan nilai N. N ni ialah bilangan sisi. Sekarang bilangan sisi dia berapa? 8. Okey, jadi kita gantikan dengan 8. 8 tolak 3 bahagi 2. Okey, tekan ke kalkulator. Ni dapat berapa? Tekan kalkulator. Sama dengan? 20. Okey, jadi awak dapat jawapan dia 20 lah. So dekat sini bukan 8. Okay. Jadi dekat sini jawapan dia ialah 20. Jadi awak boleh guna formula ni. Formula ni cikgu jumpa lah. Dia dah ringkaskan macam mana cara nak kira bilangan penjuru. Kadang-kadang dia punya sisi besar. Macam ni kes ni besar lah ni. Sebab banyak sangat sambungan dia. Okay, jadi kita guna formula senang. Boleh Okay, kemudian bawah ni pun okay, yang ketiga pula. Okay, yang ketiga hasil tambah sudut pedalaman. Hasil tambah sudut pedalaman ni pun ada formula. Siapa ingat formula dia? Hasil tambah sudut pedalaman sama dengan apa formula dia? N tolak 2 darab 180. 180. Awak kena ingat ini ialah formula untuk hasil tambah pedalaman. Okey, sekarang N kita berapa? 8. 8 tolak 2 darab dengan 180. Jadi kat situ berapa jawapan awak dapat? 1080. Okey, dah kira dah. Semua dapat jawapan yang sama. Sini sepatutnya 1080 lah. Okey, darjah. Jadi siapa yang ada jawapan tu, awak boleh terus tanda jawapan awak. Okay, jadi cikgu nak pergi soalan nombor 2. Okey, ni soalan B. Soalan ni simple je ni, 2 markah. Setiap satu ni 1 markah. Dia sebelum kira, tuliskan dalam kotak ni berapa. So kena kira lah sini ada berapa. Berapa kali tu? 5. 5. Sini berapa? 5. 5. 4. Kira betul-betul. Tak nampak sama. Okey, 1, 2, 3, 4. Itu jawapan kan?
Okey, jadi 1.3 kuasa 4. Okey, yang bawah ni kalau awak tukar 1/5 mana pergi 5 ni? Tulis Kuasa. di depan. Kuasa 1/5. Okey, tapi kalau punca kuasa dia akan tulis 5 di depan. Boleh? Boleh. Okey. Kalau 9 kuasa 1/2 kan awak tulis macam ni. Okey, 9. Biasa 2 kita tak tulis lah, tapi nombor lain kita tulis. Okey, dah menjawab maybe. Okey, cikgu tukar. Okey, nombor 2. Dia bagi macam ni. Jadi kan dia bagi dalam bentuk ayat panjang gini. Dia bagi ayat panjang gini. Awak tukar bentuk macam ni. Kalau nak senang nampak awak tukar macam ni. Okey, M dia bagi. Kemudian awak ada, bawah ni ada N. Yang kedua ni ada N. Ada N, ada P. Awak tukar bentuk macam ni dah senang. M, N, P. Awak susun nombor dia di bawah. Okey. Sebab kita kena bagi dia setara. Kita nak lengkapkan jalan kira ni, kita kena bagi dia setara. So kita kena kira dululah kat bawah ni. So M 3, P, bukan. Dia tak masuk dekat N, dia masuk dekat P. Okay, so P ada 4. P ada N dengan P pula yang set kedua bawah ni. Ada 5 dengan 6 macam tu. Kita kena kira kat sini dulu berapa. Okay, kemudian baru kita boleh masuk kotak. Siapa dapat jawapan yang pertama tu, kotak tu berapa? 4. Ada jawapan lain? 3. Ada jawapan 3, ada jawapan 4 kat sini. Sini berapa? Yang belakang ni. 5. 5. Sini ada jawapan lain? Yang lain tak dapat? Okey, kita semak jawapan. Dah lupa ni macam mana cara nak kira ni. Okey, jadi awak kena bagi dia setara, kena bagi dia sama dululah. Okey, cara nak bagi sama, awak kena cari dia punya GSTK. GSTK ni gandaan terkecil lah. Okay. Gandaan terkecil sepunya. Maksudnya awak kena cari hasil darab dia yang dapat sama nilai. Contoh, okay, 4 dengan 6 ni kan. 4 dengan 6 ni awak boleh dapat nombor apa yang sama. So kalau awak guna darab 3 dengan darab 2 ni dapat 12 kan. 4 boleh jadi 12, betul tak? 4 boleh jadi 12, 6 pun boleh jadi 12. Betul tak? Betul. Jadi GSTK dia ialah 12 lah. GSTK dia ialah 12 lah. Okay, jadi sini kena ikut. Situ darab 2, sini kena darab 2. Sini darab 3, kawan dia dekat M ni kena darab 3 sebab dia mesti setara. Dia mesti setara kat sini. Okay. So sini 3, sini 3. Okay. Sini 2, sini 2. Mesti setara. Okay, kemudian awak kira lah. 3 darab 3 ni berapa? 9. Sini berapa? 10. Jadi M, N, P ialah 9, 10, 12. Okay, so dekat depan ni ialah 9. Okay, ini 9. Ini ni semua ni. Semua ni sampai titik tu 9. Sini sama 10. 9, 10. So belakang ni kita ada 12. Sini belakang ni titik ni semua 12. Jadi awak kena fikirkan nombor yang sesuai. Nombor apa yang boleh tulis kat sini? 3. Tak boleh dah, 3 darab 4 ni salah. 4 ni salah. Yang jawab 3 tu betul lah. So tadi kalau awak jawab 4 salah lah. So jawapan dia ialah 3 lah. Sebab 3 darab 3 dapat 9. Sini kita letak 3. So kepada 10 ni sama, ini sama. So sini belakang berapa? 2. Okay, jadi jawapan yang betul ialah 3, 2. Okay, 2 markah kan? Okay, yang depan ni 1 markah, yang belakang ni 1 markah. Okay, boleh? Okay, seterusnya sebab ni section B, dia tulis isi silang kotak je. Section C tu kena kira, buat jalan kira betul-betul Okay, so ini okay, yang bagian B, ni kita masih lagi nombor 2 B. Tentukan sama ada berikut benar atau palsu, jadi awak kena check lah. Ini apa nama dia ni? Set apa ni? Apa nama dia? Apa nama dia ni, tanda macam ni? Ada palang ni. Set kosong. Dah lupa set. Okay. Okay, tanda bulat macam ni. Okay, lepas tu dia ada pangkah. Dia set kosong. Okay, jadi dia tanya yang nombor 1 ni awak kena check. P ialah nombor genap. Dibahagi dengan 3. Nombor genap yang boleh dibahagi dengan 3. Nombor apa nombor genap yang boleh dibagi dengan 3 ni? 6. 2, 4, 6. Ada tak?
Dia nak nombor genap. Nombor genap yang boleh dibagi dengan 3, 6. Ada tak? 6 ada. 3 ada. 3 ada. 3, 6. Terbalik cikgu tulis. 12. Banyak kan nombor boleh bagi kan. Nombor genap. Awak kena nombor genap. 3 bukan genap ke? 3 bukan genap. 6 lagi. 12. 12. 12. Lain. Ada. 18. Okey, ni semua contoh lah. Okey, P ada nilai kan. Lepas tu dia cakap pula P sama dengan set kosong. Benar ke palsu? Palsu. Ya, tulis palsu. Palsu lah sebab mana boleh set kosong kan ada nilai ni. Ni kan ada nilai. Okey, kita ada nilai untuk P jadi dia bukanlah set kosong. Dia tak bolehlah sama dengan set kosong. Set kosong tu maksudnya tak ada apa-apa dalam dia. Okey. Kita sambung untuk nombor 2. So kena semak nombor 2. So nombor 2 jawapan awak benar ke palsu ni? Jika Q ialah R. Bermakna kan bila kita tulis bentuk macam ni, kita akan tulis macam ni. Awak kena buat pembuktian Ini matematik. Semua kena kira kat bawah ni. Kalau tidak awak tak nampak. Okey, Q kita akan tulis. Set dia ada 2 dengan 4. Kemudian dia subset kepada R. 1, 2, 3, 4. Awak tengok situ, benar ke palsu? Benar. Okey, jadi betul lah kan? Dia masuk kan? 2 dengan 4 kan ada ni. Ni 2, ni 4. Okey, jadi awak tulis kat situ jawapan dia ialah benar. Awak tengok soalan Tentukan sama ada berikut ialah benar atau palsu. Jadi sebaiknya awak guna perkataan benar dengan palsu. Jangan tulis betul ke salah ke. Dia kata guna benar palsu, awak tulis benar atau palsu. Awak ikut arahan. Okey, ikut arahan soalan. Dikuatiri lah kalau awak guna perkataan lain, awak tak dapat markah. Okey, boleh B. Okey, nombor 3. Okey, tukar dalam bentuk. Lengkapkan jadual je senang. Tukar je pada bentuk tunggal. Jadi pandai guna kalkulator tak? Okey, awak boleh tekan terus kalkulator sebenarnya. Yang ni Untuk yang ni, bentuk ni, kalau awak pandai guna kalkulator, cikgu tunjuk cara nak guna kalkulator ni. Ingat tak? Awak dapat terus jawapan. Kalau awak pandai tekan ni, awak terus dapat jawapan. Okey, contoh yang ni. Okey, contoh. 3 darab kan? 3. Type 3. Kemudian nampak tak ESP bawah ni? Tekan ESP tu, dia keluar E. Dapat? Oh, dapat. Kemudian awak tekan 5. Tekan 5 sama dengan. Lagi cepat. Kan terus dapat 300,000. Jadi tulis ni 3, 0, 0, 0, 0, 0. Okey, kalau awak adakan titik boleh juga. Tapi tekan kalkulator lagi cepat. 3 darab 10 kuasa 5. Kalau titik dekat sini awak kena gerak sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. So di antara ni mesti ada kosong lah. Okey, mesti letak nilai. So kalau awak letak nilai, awak kena letak 0, 0, 0, 0, 0. Sama juga jawapan dia. Tetap ada, tetap 300,000. Okey, tapi awak tekan kalkulator lagi cepat. Okey, tengok yang kedua. Cuba tekan yang kedua. Kita buat jawapan berapa? Awak kena mula dengan SCI dulu. Awak kena, ini bentuk, okey, ini ialah bentuk sisian piawai. Ada yang cakap guna kalkulator, ada yang dia malas nak kira titik. Ni titik 3 tau. Ini negatif 3 tau. Dia boleh jadi negatif 9 ke, negatif 10 ke, negatif 12 ke. Dia boleh jadi nombor besar tau. Bila dia nombor besar, lagi senang guna kalkulator. Okey, cikgu tunjuk Sebab dia sini negatif 3. Okey lah kalau guna biasa kan. Awak gerak titik sini kan. 1, 2, 3 kan. So titik dia kat sini kan. Jadi di antara tu ada kosong lah. So awak ada kosong kat sini, kosong, kosong. Ini 3, negatif 3. Macam mana kalau dia negatif 12? Kan? Okey, jadi kita cuba lagi sekali Okey, ini ialah nombor piawai. Ini ialah bentuk piawai. Cikgu tulis kat sini. Ini ialah bentuk piawai kan. So awak tukar, kan dia dah tulis atas tu bentuk piawai. So kita nak tukar kepada nombor biasa. Okay, cuba lagi sekali So awak terus ambil SCI 1, 2, 3, 4, 5. SCI nombor 2. So kita ambil 9 tadi kan.
Okey. So awak masukkan 8 darab E negatif 3. Negatif 3 sama dengan, so dia letak bentuk macam ni kan. Okey, bentuk macam ni ialah dimasukkan dalam bentuk format biasa kan. Awak kena pergi tukar normal. Okey, normal kan, bila awak dapat normal tu kan. Okey, kita ambil nilai 3, kemudian kita ambil nilai 2, ditukar dalam bentuk biasa. 0.008. Okey, jadi tu jawapan dia lah. 0.008. Cikgu bagi satu lagi contoh. Katakan dia nak soalan macam ni. Cikgu bagi satu lagi contoh. Katakan dia bagi 8 darab 10 kuasa negatif 9. Okey, cuba guna kalkulator. Dapat berapa? Cuba guna yang ni. Okey, cuba guna yang bawah ni. Tengok jawapan awak dapat tak awak guna kalkulator ni. Okey, mula-mula kita pergi kat SCI, tekan mode 5 kali kan. 1, 2, 3, 4, 5. SCI tu yang dekat nombor 2. So ambil nombor 2, tekan sekarang. Okey, tekan 9. Awak masukkan dulu nilai piawai ni. Okey, 8. 10 tukar eksponen. Lepas tu type negatif 9. Tekan negatif 9, so tekan sama dengan dimasukkan nilai itu dulu. Dah masuk dalam kalkulator? Dah. Okey, jadi sekarang ni awak tukar pergi, awak nak cepat kan. So kita nombor panjang, tak payahlah kita nak kira satu-satu kan. Kadang kita tersalah gerak. Katakan awak gerak anak panah ni tersalah, terlompat kan. Okey, jadi guna kalkulator kan tepat. Okey, sekarang mode ni awak tukar pergi normal 1, 2, 3, 4, 5 juga. 5 jugalah normal, ambil nombor 3. Okey, nombor 3, kemudian kita ambil 2. Okey, itu nombor dia, nampak? So awak tengok sini ada berapa 8 ni. Kalau awak letak sini, awak gerak belakang daripada sini, tengok cikgu punya cursor ni, awak gerak belakang mesti 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi jawapan dia akan jadi, awak kalau nak pening-pening kan, nak kira kan pening, awak tulis. Ada berapa kosong? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, selepas titik dia akan jadi 8 kosong. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Awak tulis tu awak semak lah. Kalkulator kan sebelah buku. Okey. Bila awak tulis tu awak semak lah. Okey, ni contoh. Kalau soalan macam ni, jawapan macam ni. Cikgu tunjukkan contoh menggunakan kalkulator bila kiraan nombor tu besar. Okey, negatif tu besar atau dia punya positif tu besar. Awak pening nak gerak titik, awak gunalah kalkulator. Boleh? Okey, boleh Cikgu tukar B. Okey, kita teruskan yang B sekarang. Okey, simbol yang pertama, ini mudah je, soalan ni senang aja. So, simbol yang pertama ni negatif 3. Kalau garis nombor jangan lupa, negatif kat sini, ini negatif, ini positif, jangan lupa kedudukan dia. Okey, tengah ni ada kosong. Jadi negatif 3 ni lebih besar ke lebih kecil daripada negatif 7? Kecil. Kecil. Ada jawapan lain? Besar-besar. Negatif 7 lebih kecil kan? Negatif 3 lebih kecil ke lebih besar daripada negatif 7? Lebih besar. Ya, lebih besar. Hati-hati bila soalan negatif kan dia terbalik. Macam ni, ini positif. Okey, so sini positif. Ini kosong. Okey, kalau semakin ke kiri kan semakin kecil nilai dia. Semakin ke kanan semakin besar. Semakin besar nilai dia. Awak kena ingat ni kedudukan ni. Kalau tak ingat, lukislah garis nombor. Ni negatif 1, negatif 2, negatif 3, seterusnya negatif 7 kat sini. Okey, jadi dia ni kan sebelah kosong ni. Negatif 3 ni kan menghampiri dengan kosong ni. Jadi dia mestilah nilai dia lebih besar daripada negatif 7. Okey, yang kedua ni, 3. Kecil ke besar? Kecil. Lebih kecil. Ni tak sepatutnya ada masalah sebab nombor positif kan. Okey, kita sambung. Nombor 4. Okey, nombor 4. Isikan mana satu hypotenuse, garisan dia. Okey, tulis huruf. Huruf apa kat sini? PR.
Okey, ini ialah dia punya H kan. Okey, ini ialah hypotenuse dia. So, hypotenuse PR. Tulis PR. Okey, sisi bersebelahan dengan sudut Y. Y. QR. Okey, sebelah. Sini sebelah. Okey, kena ingat kedudukan dia. Ini mesti bertentangan lah. Okey, ini mesti T lah, bertentangan. So, awak tulis sini QR. Okey, cuba tukar B. Okey, ini nombor 4 ni. Ini tingkatan 3 punya silibus. So, pelaburan yang pertama ialah amanah saham. Yang kedua, ni kan tengok buku ni. Kalau tengok buku teks mesti dapat jawapan. Yang kedua apa? Hartanah. Okey, hartanah boleh masuk sini. Hartanah ialah pelaburan. Satu lagi? Saham. Okey, saham ialah pelaburan. Okey, tu jawapan yang B. Simple soalan untuk bahagian section B ni simple je. Soalan direct. Okey, tengok yang tu yang last. Nombor 5. Okey, nombor 5. Jadi translasi, pergerakan translasi. Okey, so translasi dia ada atas dengan bawah kan. So atas ialah pergerakan X. X, pergerakan X ialah kiri atau kanan. Ni buat catatan sikit. Ni kena ingat ni. Bawah ialah pergerakan Y, dia mesti atas atau bawah. Kalau bawah ni dia akan ada negatif A. Okey, kiri kanan kalau dia pergi sebelah kiri, opposite way dia akan ada negatif. Ni awak buat catatan. Okey, jadi translasi P. Awak tengok P. P prime. P prime ni ialah image. Kalau dia ada macam tu, dia ada tanda tu. P, dia ada tanda ni. Ada tanda ni dia mesti image. Jadi objek yang bergerak ke image. Okey. Okay, jadi sekarang ni objek dia gerak ke image, dia pergi ke sana. So kita nak tengok pergerakan X dulu, kiri ke kanan. Ini bergerak berapa banyak ni? 2. Pergerakan X. Negatif Gerakan 2. Ke kanan 11. Ke bawah 2. Awak kena gerak ke kanan dulu kan, sebab ini kan kita pergerakan kita ni X. Yang atas ni kan X. Jadi awak kena tengok X dululah. Kalau awak tulis 2 dah salah lah. Awak tulis 2 ke negatif 2 ke salah lah, sebab awak dah menggunakan pergerakan Y kat sini. Okay. Okay, jadi kita akan gerak ke kanan. Pergerakan X, kita akan guna X dulu. Kemudian baru kita buat gerak, yang kedua baru kita buat gerakan Y. Okay, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berhenti di sini. Turun berapa? 2. 1, 2. Jadi kalau turun ada apa kat sini nombor ni? Atas ialah ini 11. Ini bergerak sebanyak 11. Positif sebab ke kanan jadi dia 11. Okey, dia ke kanan kan jadi dia 11. Okey, bawah ni berapa? Negatif 2. Negatif 2 sebab dia turun bawah. Okey, dia turun bawah jadi dia negatif 2. Dia ada negatif kat depan. Okey, dia songsang lah. Sepatutnya naik atas dia turun bawah, jadi bila turun bawah ada negatif. So ingat awak mesti gerak X dulu baru Y. Ini tak boleh tertukar. Berapa markah kat sini? 2 markah. Kalau tertukar, tak adalah markah kosong. Salah masuk tempat. Okay. Okay, kita sambung. B. Awak isi je koordinat dia. Okay, koordinat pertama dia dah bagi 2, 2. Ini dia dah buatkan untuk awak. So awak isi yang kedua sini berapa? 3, 4. Jadi awak tulis ini koordinat kan, dia tulis pasangan tertib ni kan bentuk koordinat, mesti ada kurungan. 3, 4, kemudian belakang ni berapa? 4, 5. 4, 6. 6. Awak mesti baca X dulu. Okay, mesti baca X dulu, kemudian baru baca titik Y. Yang kedua baru baca titik Y. Susunan koordinat tu mesti betul lah. Okay, itu untuk bahagian B. Bahagian B tamat dekat soalan yang 5B lah, okay. Session B ni tamat sampai soalan 5B.